Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana, amma ba'd. InsyaAllah pada hari ini kita akan teruskan lagi silsilah tazkirah Ramadan kita, insyaAllah pada bab yang seterusnya, iaitu kita nak bincang tentang puasa. Sebenarnya ada beberapa ibadah yang Allah Subhanahu wa taala fardukan kepada seseorang mukallaf itu, maka pahalanya, perbuatannya hanya untuk dia. Hanya untuk si mukallaf tadi, hanya untuk si pembuat tadi. Pahala telah ditulis berapa, pahala telah ditetapkan berapa, di syurga mana dia duduk dan sebagainya, banyak dikisahkan, banyak diceritakan oleh Nabi SAW. Tetapi yang uniknya pada bulan Ramadan, iaitu Allah Subhanahu wa taala menfardukan kepada kita syariat puasa, syariatus saum, syariat puasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memberi balasan kepada puasa kita. Allah sendiri yang memberi balasan kepada puasa kita, tanpa ada bilangan darajah pahala, tanpa ada makluman pahala banyak mana kita dapat bila kita berpuasa. Tak ada makluman. Bila kita puasa, puasa kita terus kepada Allah. Sebab itulah bila berpuasa ni seringkali kita mendengar pepatah Arab, kun rabbaniyan wala takun ramadaniyan. Jadilah kita ini hamba Allah, jangan kita menjadi hamba Ramadan. Kerana apa? Bila kita menjadi hamba Ramadan, puasa kita hanya di bulan Ramadan, sedekah kita hanya di bulan Ramadan, qiyamul lail kita hanya di bulan Ramadan, berbuat baik kita dengan jiran tetangga kita hanya di bulan Ramadan, kita infak pada bulan Ramadan, kita melaksanakan segala perbuatan hasanat kita pada bulan Ramadan sahaja. Kerana kita menjadi hamba kepada bulan Ramadan. Yang seeloknya, yang sebaiknya, seafdalnya, sewajibnya kita menjadi hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Andailah kita menjadi hamba Ramadan, maka amalan kita hanya dibuat 1 bulan daripada 12 bulan sahaja. Maka amalan kita hanya dibuat 1 bulan daripada 12 bulan. Baik, kerana hadis Nabi SAW ada berbunyi, kullu amal ibni Adam lahu. Setiap amalan yang dilaksanakan oleh anak Adam, setiap amalan yang dilaksanakan oleh anak Adam itu lahu, baginya. Kita semayang untuk kita, kita sedekah untuk kita, kita semayang hari ini pahala semayang kita untuk kita di akhirat kelak. Kita sedekah hari ini untuk pahala kita di akhirat kelak. Sebab tu Nabi SAW kata, ma saddaqta, apa yang engkau sedekahkan pada hari ini, abqaita, benda itulah yang akan menjadi bekalan kamu di akhirat kelak. Baik, setiap perbuatan, setiap ibadah hamba apa anak-anak Adam ini bagi dia. Kebanyakan, bukan kata setiap, sebab lagi ada istisna, ada pengecualian. Maksudnya kebanyakan amalan-amalan anak Adam ini semua untuk diri dia sendiri. Bila dia sedekah, pahala dapat kat dia. Bila dia semayang, pahala dapat kat dia. Bila dia infak, pahala dapat kat dia. Bila dia buat baik dengan jiran tetangga, pahala dapat kat dia. Bila dia senyum ke orang, pahala dapat kat dia. Bila dia buat semua perkara-perkara hasanat, maka dapat kat dia. Illa as-sawma fa innahu li. Ni hadis qudsi ni, hadis qudsi. Kerana bahawasanya puasa melainkan puasa, kebanyakan amalan anak Adam ini kepada dia sendiri. Bila dia buat amalan, pahala dapat kat dia. Illa sauma, melainkan puasa. Melainkan puasa saja. Kerana apa? Fa innahu li, kerana bahawasanya puasa itu li, bagi aku. Allah Ta'ala kata puasa itu bagi aku. Aku yang akan ganjarkan pahala. Bila dia puasa bagian-bagian, pahala banyak gini. Bila puasa bagian-bagian, pahala banyak gini. Aku yang tetapkan, ana ajzibih. Sebab tu disambung hadis qudsi ini, wa ana, dan aku. Aku dengan makna apa? Allah ajzibihi. Akulah yang membalasi dengannya dengan puasa tadi.
Sebab tu puasa ni ibadah yang besar. Sebab apa? Kita tak tahu kita dapat banyak mana. Kita tak tahu kita sah ke tak puasa kita ni. Kita tak tahu puasa kita diterima kepada Allah ke tak. Kita masih rasa-rasa. Kita mengaji fiqh, kita tahulah perkara-perkara yang membatalkan puasa tu apa. Ya, kita menolak setiap perkara yang membatalkan puasa, kita tak buat. Tapi puasa kita dah buat, Allah Ta'ala terima ke tak? Itu kita dengan Allah. Sebab Allah Ta'ala lah yang memberi ganjaran puasa kita tu. Puasa kita tu Allah Ta'ala sendiri yang tetapkan. Beza orang puasa tengah panas, orang puasa dalam aircon, puasa orang susah, puasa orang kaya. Beza. Hari ni kita nak cerita tentang Rabbaniyatus Saum. Kerana apa saum ini dinisbahkan kepada Allah? Kerana apa saum ini, kerana apa puasa ini dinisbahkan kepada Allah? Baik. Dr. Salman Audah kata dalam kitab dia Ma'asyam, inna sauma ibadatun syarifatun. Sesungguhnya ibadah puasa ini ibadatun syarifatun, satu ibadah yang mulia. Mulia ni mana apa? Benda hak baik, benda yang elok, benda yang bila kita buat satu benda mulia, bukan kata kita saja seronok bila kita buat perbuatan tu, nescaya orang yang memandang kita juga akan rasa seronok dengan perbuatan mulia kita tadi. Sebab tu perbuatan mulia ni perbuatan yang perbuatan-perbuatan ibadah ni semua dianggap sebagai mulia. Bukan kita saja seronok bila kita buat ibadah, orang yang melihat kita sedang buat ibadah pun orang rasa seronok. Baik. Inna sauma ibadatun syarifatun. Sesungguhnya ibadah puasa ni satu ibadah yang mulia. Wa yakfihi syarfan. Maka berpadalah kemuliaan tersebut. Dia kata cukuplah kemuliaan tersebut. Cukup. Kita kata cukuplah dia ni mulia. Sebab apa? An-nasauma lam yu'badu bihi ghairullah. Sesungguhnya siam ini tidak dibuat melainkan hanya untuk Allah Ta'ala saja. Sebab apa kita berpuasa daripada pagi sampai petang, daripada fajar sampai ke terbenamnya matahari, hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah. Itulah special bulan Ramadan. Itulah mulianya puasa. Fa fi hadis Abi Hurairah, di dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jalla, telah berkata oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi, as-saumu li, puasa ini untuk aku. Allah Ta'ala kata, bila kamu puasa tu untuk aku, bukan untuk kamu. Puasa itu untuk aku. Wa ana ajzi bih, maka akulah yang akan mengira balasan untuk kamu. Aku yang tetapkan. Malaikat tak tahu. Kamu dapat berapa, kamu sah ke, kamu tak sah ke, kamu diterima ke, kamu tak diterima ke. Malaikat tak tahu. Allah saja yang tahu. Allah saja yang tahu. Sebab tu special Ramadan ni. Sebab tu special puasa ni. Wasaumu madrasatun rabbaniyatun. Syekh kata apa? Bermula puasa ni satu madrasah, satu sekolah, satu tempat pengajian rabbaniyatun. Kita mengaji satu tempat pengajian yang bersifat ketuhanan, satu tempat pengajian yang menyebabkan hati kita sentiasa berada dengan Allah. Satu tempat pengajian, bila kita masuk je bulan Ramadan 30 hari ni, seolah-olah kita masuk college Ramadan, seolah-olah kita masuk di universiti Ramadan, seolah-olah kita masuk di camp Ramadan. Sebab itulah Dr. Salman Audah kata wasaumu madrasatun rabbaniyatun, dan bermula puasa itu satu sekolah yang dinisbahkan Rabbani, sekolah yang menyebabkan kita rasa nak kepada Tuhan, sekolah yang menyebabkan kita rasa hidup bersama dengan Tuhan, sekolah yang menyebabkan amalan kita daripada pagi sampai ke malam hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Lagi, wa mahdhanun imaniyun. Mahdhanun, apa makna mahdhanun? Tadika. Bukan kata madrasah saja. Kalau madrasah ni maksudnya sekolah untuk orang tua, tapi dia jadi mahdhanun imaniyun. Apa makna mahdhanun? Tadika. Imaniyun dinisbahkan kepada tadika tu, tadika yang dinisbahkan dengan iman. Maksudnya tadika yang ditashbihkan dengan iman. Bila kita sebut tadika iman ni, maksudnya bila duduk dalam tadika tu diterapkan dengan keimanan kepada Allah. Disuruh percaya kepada Allah, disuruh percaya kepada qada dan qadar, disuruh beriman dengan para malaikat dan para anbiya, diajar tentang bagaimana salat,
zakat, puasa, haji dan sebagainya daripada ibadah-ibadah yang difardukan ke atas mukallaf. Jadi cukup Dr. Salman Audah kata wasaumu madrasatun rabbaniyatun wa mahdhanun imaniyun. Puasa ni satu sekolah untuk kita menjadi hamba yang rabbani, hamba yang bertuhan, dan dia juga menjadi mahdhanun, tadika, tempat didik, pusat asuhan imaniyun untuk kuatkan iman kita. Baik. Yatalaqqa fihi as-saimu durusal akhlaq. Syekh kata apa? Yatalaqqa fihi as-saimu, mempelajari padanya pada bulan Ramadan ataupun pada puasa itu, as-saimu oleh orang-orang yang berpuasa macam kita ni, macam saya, macam tuan-tuan, durusal akhlak, akan pelajaran-pelajaran akhlak. Kita belajar sabar, kita belajar i'tidal, kesederhanaan, kita belajar jangan bazir, kita belajar apa? Kita belajar lagi qanaah, kita belajar apa lagi? Syukur. Kita belajar banyak akhlak-akhlak mulia di dalam bulan Ramadan, dan disebabkan dengan puasa banyak akhlak mulia yang kita pelajari. Dan dengan makna apa? Puasa menjadi pusat pengajian untuk kita jadi rabbani, bertuhan, dan puasa menjadi pusat asuhan untuk kita jadi orang yang mukmin, orang yang beriman. Di dalam pusat asuhan itu kita mempelajari durusal akhlak. Apa makna durusal akhlak? Pelajaran akhlak mulia kita belajar. Belajar daripada semualah, daripada syukurnya, daripada sabarnya, daripada qanaah, i'tidal dan sebagainya. Baik. Wa yatarabba ala jamil ittiba', dan ditarbiyah, wa yutarabba, dan ditarbiyah ala jamil ittiba', di atas tabiat yang elok. Bila kita duduk dalam bulan puasa ni, bulan puasa mengajar kita tabiat yang elok. Tabiat menghafal Al-Quran, tabiat tilawah Al-Quran, tabiat tadarus Al-Quran, tabiat iftar berjamaah, tabiat sahur berjamaah, tabiat salat sunat tarawih berjamaah. Tabiat yang mulia diajar pada bulan Ramadan. Tabiat membaca Al-Quran, disebabkan bulan Ramadan bulan turunnya Al-Quran, maka tabiat yang elok diajar, dididik pada bulan Ramadan. Baik. Wa ma atyabu an yata'aqada as-saimu ma'a nafsihi munza awwal syahri ala an yu'ni biwahidin aw aktsara min al-akhlaq ar-rafi'ah. Dia kata alangkah elok dia. Dia kata alangkah elok orang-orang yang berpuasa ni mesti berpegang, mesti berniat, mesti janji dalam diri dia munzu awwal syahri, daripada hari awal-awal kita puasa tu, ala an yu'ni biwahidin aw aktsara minal akhlaq, untuk apa? Untuk menekuni satu atau lebih daripada akhlak-akhlak yang mulia. Bila kita masuk bulan Ramadan ni, kita rasa kita nak tekuni akhlak-akhlak mulia supaya apa? Supaya terrealisasilah maksud Ramadan itu, maksud puasa itu rabbaniyatus saum, puasa yang dinisbahkan kepada Allah. Maksudnya dengan puasa ni kita jadi betul-betul hamba Allah. Bila duduk dalam bulan puasa, kita belajar untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Kita belajar untuk berakhlak dengan akhlak mulia. Sebab tu kita nak bagi jadi puasa kita, puasa betul-betul yang Allah Ta'ala terima. Susah nah, kita duk rasa kita terima lah, tapi Allah Ta'ala tak terima. Hak orang kita tengok orang tu Allah Ta'ala tak terima, sebenarnya Allah Ta'ala terima. Jadi kita kena belajar satu akhlak, iaitu akhlak husnuzan. Kita bersangka baik dengan orang. Benda akhlak-akhlak ni lah yang kita akan belajar pada bulan Ramadan. Tapi kalau kita jauhi daripada mempelajari akhlak-akhlak mulia pada bulan Ramadan, bulan mana yang nak ajak kita akhlak mulia? Baik, telah berkata Al-Imam Al-Jauzi rahimahullahu ta'ala, kana ibnu Aqil, telah berkata, adalah Ibnu Aqil, yaqulu, berkata ia, inna tabazzula fihi, sesungguhnya kita mengeluarkan jerih payah kita, tabazzul, kita berusaha, pengorbanan, inna tabazzula fihi, bila kita mengorbankan pada nak buat ibadah puasa ni, inna tabazzula fihi subhanahu wa ta'ala, bila kita mengorbankan, bila kita korban, kita berusaha sungguh-sungguh untuk Allah, ahsanu minat tajammuli fi ghairihi, maka dia terlebih baik daripada kita mencantikkan selain daripada Allah. Kita cantikkan rumah kita, tak terbaik. Kita cantikkan diri kita, wajah kita, tak terbaik. Kita cantikkan baju kita, pakaian kita, tak terbaik.
Yang hak terbaik apa dia? At-tabazzul fihi. Kita berusaha sungguh-sungguh kerana Allah. Kita berusaha sungguh-sungguh buat ibadah kerana Allah. At-tabazzula fihi subhanahu wa ta'ala. Kita betul-betul mengorbankan diri kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, sambung. Dr. Salman kata, Ramadan ni bukan pusat pengajian untuk kita jadi Rabbani, hamba Allah. Ramadan juga bukan jadi tadika, pusat asuhan untuk kita jadi orang beriman. Tak. Dia kata lagi, fasaumu sadmatun ruhiyatun. Ramadan ini adalah satu tamparan ruhiyah. Ramadan, saya ingatkan ni, as-saumu, puasa ni, puasa bulan Ramadan ni, maksudnya bukan puasa bulan Ramadan saja, puasa bulan lain pun fasaumu, maka bermula puasa itu. Kita berpuasa menahan diri daripada lapar ni. Sadmatun ruhiyatun, dia adalah satu tamparan rohani yang Allah Taala nak ajak pada kita. Satu tamparan rohani. Allah lagi dikata wa hadza sirrun min asrarihi. Puasa ni sirrun min asrarihi, satu rahsia daripada rahsia-rahsia Allah. Liman lam yata'awwada, bagi mereka yang tidak terbiasa. Bagi orang yang tak terbiasa dengan puasa ni, ayyakiffa anil haram. Liman yata'awwada, bagi orang yang tidak terbiasa, ayyakiffa anil haram, akan berhenti untuk buat benda-benda yang haram. Orang-orang yang tak terbiasa, liman lam yata'awwad, untuk orang-orang yang tak berpuasa, an yakifa anil haram, untuk dia berhenti daripada buat benda haram. Jadi Ramadan ini, puasa ni, bila buat ibadah puasa ni, sadmatun ruhiyatun, satu tamparan rohani. Bagi siapa? Liman lam yata'awwad, bagi orang-orang yang tidak terbiasa, an yakifa anil haram, untuk berhenti daripada buat benda haram. Orang ni selalu buat benda haram. Maksudnya, contoh saya selalu makan riba, saya selalu makan duit haram, saya selalu bunuh orang, saya selalu mencuri hak orang. Contoh, bila mai bulan puasa saja, puasa tersebut jadi sadmah rohani, dia menjadi tamparan rohani. Bila masuk bulan puasa, bila semua masuk bulan puasa ya, bukan kata hak baik jadi baik, hak jahat pun nak jadi baik. Sebab itulah bulan puasa ni bulan hak mulia. Bulan puasa ni bulan jadi bulan rohani. Bila orang baik nak jadi baik, orang jahat pun nak jadi baik. Jadi orang jahat hak duk terbiasa buat benda jahat pun, dia rasa nak jadi baik. Itu kita panggil tamparan rohani, hak Allah Subhanahu wa taala nak bagi kepada kita. Wa rubbama, ni nak bagi tahu, rubbama terkadang, boleh jadi, wa rubbama kana mudminan, boleh jadi adalah seorang pemabuk itu, fayaftamahu siyamu anil halali aidan, maka ia akan melenyapkan, fayaftamahu asyamu anil halali aidan. Bila orang tu pemabuk, maka dengan siam tersebut maka melenyapkan dia daripada jadi orang mabuk. Bila dia suka mabuk, bila dia suka minum arak, bila mai pada bulan Ramadan, bulan puasa, maka puasa tadi mengajar dia untuk ambil benda yang halal. Puasa mengajar dia untuk menahan diri daripada makan dan minum di siang hari. Jadi sebelum ni dia minum arak daripada pagi sampai malam. Bila mai bulan Ramadan, maka menjadi satu tamparan rohani untuk dia. Maka dia tak minum waktu tengah hari dengan pagi, maka dia minum waktu malam. Mulia tak bulan Ramadan? Mulia. Sebab apa? Sebab dia mengurangkan maksiat seseorang. Bukan kata boleh buat maksiat, tak. Bila dia menghentikan maksiat daripada masa selalunya satu hari, maka mengurangkan jadi setengah hari, maka bulan Ramadan memberi kesan kepada beliau. Baik, hatu yang kita nak. Bulan Ramadan ni menjadi sadmah ruhaniyah. Apa makna sadmah? Sadmah maknanya tamparan rohani kepada kita. Hak jahat, orang jahat pun nak jadi baik, alangkah lagi orang yang baik akan nak jadi lagi baik. Apa dia? Wal ilaju bis sadmati mufidun. Dia kata perawatan dengan sadmah ni, bila puasa menjadi satu tamparan rohani ni, baik ke tak? Dia kata, Dr. Salman kata, bila Ramadan, bila kita puasa menjadi tamparan rohani ni, baik ke tak? Ya, dia kata baik.
Kerana apa? Wal ilaju bis sadmati, rawatan dengan tamparan rohani pada bulan Ramadan ni mufidun, memberi kesan, memberi faedah, wa mujarrabun, mujarab fi halatin adidatin, pada beberapa keadaan. Jadi bila puasa, bila mai bulan puasa menjadi sadmah, tamparan rohani, maka ia memang merawat orang Islam. Merawat orang Islam. Bukan saja merawat orang Islam, maka orang yang bukan Islam pun meniru untuk tidak makan dan tidak minum pada bulan Ramadan. Kita tengok ramai kawan-kawan kita yang bukan Muslim, maka mereka mencuba-cuba untuk tidak makan dan tidak minum pada siang hari di bulan Ramadan. Tengok bagaimana bulan Ramadan, ibadah puasa itu sendiri menjadi tamparan rohani. Apa makna tamparan rohani ini? Dia mengajar rohani kita, roh kita, dalaman kita untuk kembali kepada Allah. Dua Dr. Salman kata, as-saumu madrasatun rabbaniyah. Puasa itu menjadi sekolah, tempat pengajian kita nak jadi hamba Allah. Dan as-saumu sadmatun ruhaniyah. Berpuasa itu menjadi tamparan rohani untuk kita. Bila puasa menjadi tamparan rohani untuk kita, kita akan sama-sama nak jadi orang baik. Baik. Di dalam bab ni, Dr. Salman nak ajak kita dua perkara kita kena tinggal dalam bulan Ramadan ni kalau kita nak jadi hamba Allah. Bulan Ramadan ni, bila kita waktu puasa ni, kita kena tinggal dua perkara ni. Dua perkara hak besar ni. Pertama, kita kena jaga mata kita daripada tengok benda haram. Kedua, kena jaga lisan kita daripada tutur benda yang haram. Dua benda. Pertama, kita kena tundukkan pandangan kita daripada melihat benda yang haram. Yang kedua, kita kena jaga lisan kita, lidah kita daripada cakap benda yang haram. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Quran, qala Allah taala, qul lil mu'minina an yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun. Telah berkata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Nur ayat 30 dan 31, qul, katakan wahai Muhammad, lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman, yaghuddu min absarihim, tundukkan min absarihim, daripada pandangan-pandangan mereka, wa yahfazu, dan jagalah furujahum, akan kemaluan-kemaluan mereka, zalika azka lahum, zalika azka lahum, dan kerana demikian inilah baik bagi mereka. Innallaha khabirum bima yasnaun, sesungguhnya Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui, mengetahui bima yasnaun, dengan apa yang mereka kerjakan. Wa qul lil mu'minat, dan Allah Ta'ala pesan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan suruh pesan dekat hak mukmin, hak lelaki-lelaki saja, maka pesan untuk hak yang perempuan sekali. Qul lil mu'minat, maka sebutkan, maka pesankan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil mu'minat, bagi orang-orang perempuan yang mukmin, yaghdudna min absarihinna, tundukkan daripada pandangan-pandangan mereka, wa yahfazna furujahunna, dan jagalah kemaluan-kemaluan mereka. Ini pesanan Allah Subhanahu wa taala yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ubadah bin Samit, dan daripada Sayyidina Ubadah bin Samit, Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang suruh jaga pandangan ni. Nabi kata apa? Idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Nabi kata kat kita ni, idmanu li sittan min anfusikum. Idmanu, jaminkanlah, jaminkanlah, li, bagi aku, sitan, akan 6 perkara, min anfusikum, daripada diri-diri kamu. Nabi kata kat kita, suruh kita jamin 6 perkara ni, jaga elok-elok. Kalau kita jaga 6 perkara ni, kita jaga dia elok-elok, kita tak bagi dia tercemar, kita tak bagi dia maksiat kepada Allah, adman lakumul jannah, maka aku jamin kamu masuk syurga. Kalau kita jamin 6 perkara ni kita jaga, Nabi besar ni, jaga asal 6 perkara ni yang ada pada diri kamu, maka aku janji kamu masuk syurga. Apa dia? Pertama, Nabi sebut usduqu idza haddatstum. Benarkan, usduqu, bercakap benar, idza haddatstum, bila kamu cakap. Nabi kata apa? 6 perkara, salah satu dia mesti bercakap benar. Usduqu
idza haddastum. Cakaplah benar bila kamu tengah bercakap, bertutur. Wa aufu idza wa'adtum. Mesti apa? Mesti tunai bila kamu janji. 2 perkara. 3, wa addu idza tumintum. Dan apa? Dan tunaikan, addu, tunai amanah. Idza tumintum, bila kamu diberi amanah. 3 benda. Pertama, mesti cakap benar. Kedua, mesti tunai janji. Ketiga, mesti bila terima amanah kena buat yang sebaiknya. Mesti kena tunai amanah tersebut. Wa hafizu furujakum. Wahfazu furujakum, dan jaga faraj kemaluan kamu. Yang keempat, yang kelima, wa ghaddu absarakum, dan apa? Dan tundukkan penglihatan kamu, Nabi sebut. Dan yang seterusnya nombor 6, wa kuffu aidiakum, dan tahan tangan-tangan kamu. Apa makna tahan tangan ni? Jangan buat dosa lah, jangan curi hak orang, jangan ambil hak orang, jangan kacau hak orang, jangan kacau orang. Ada 6 perkara. Nabi kata apa? Kalau kamu boleh jamin benda 6 ni, aku jamin kamu masuk syurga. Pertama, cakap benda baik. Kedua, tunai janji. Tiga, bila orang bagi amanah kat kita, kita tunaikan amanah dengan baik. Keempat, kita jaga kemaluan kita. Hak baik laki-laki, baik hak perempuan, jangan jatuh benda lemah maksiat. 5, kita kena jaga mata kita, jangan pandang benda haram. 6, kita kena jaga tangan kita daripada buat benda maksiat. Ni hadis-hadis Nabi yang kita baca tentang apa? Tentang kepentingan kita menjaga mata kita daripada melihat benda yang maksiat. Nabi SAW juga sebut, wa qala an-nabi SAW li Ali radhiyallahu an. Nabi SAW telah menasihati Ali. Telah berkata kepada Ali, ya Ali, wahai Sayyidina Ali. Ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la tutbi' an-nazarata. Jangan kamu ikuti pandangan demi pandangan. Jangan tengok lepas tengok. Nabi pesan pada Sayyidina Ali, lepas kamu tengok, jangan tengok dah. La tutbi' an-nazarata. Jangan kamu tengok lepas kamu tengok. Tu. Fa inna lakal ula. Sesungguhnya tengok kali pertama tu hak hang. Untuk kau, hai Ali. Walaisat lakal akhirah, dan bukanlah yang nombor 2 tu bagi kamu. Contohnya, kalau kita tengok maksiat, contoh ni bukan kata apa, contoh ya. Kalau kita tertengok maksiat, kali pertama kita tengok tu hak kita, sebab kita tertengok. Kali kedua tak boleh tengok. Kali kedua tak boleh kali kedua kita tak boleh tengok. Mana boleh tengok benda maksiat? Sebab tu Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Ali, la tutbi' an-nazarata. Jangan kamu ikuti pandangan kamu dengan pandangan. Bila kamu tengok lagi tak boleh. Kerana apa? Fa innalakal ula. Kerana hak nombor 1 tengok tu untuk kamu. Walaisat lakal akhirah, dan bukan hak nombor 2 untuk kamu. Jadi hak kali pertama tu kita tengok, kita istighfar, tak mau tengok dah. Kali kedua bukan kita punya tengok dah. Bila kita tengok, dicatat dosa. Kalau kita tak tengok, kita astagfirullah dosa tadi, Allah Ta'ala ampun dosa kita. Ni penting ni, jangan kita tengok benda yang haram. Kerana apa? Benda yang haram ini akan membuatkan kita lemah daripada menunaikan segala tanggungjawab sebagai seorang Muslim. Wa fi sahih Muslim, dan hadis daripada dalam hadis sahih Muslim, Imam Muslim, an Jarir bin Abdullah qala, daripada Imam Jarir bin Abdullah qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-nazaril fujaah, tentang kalau kita tengok sesaat, tengok sekali ya. Tengok sekali ya. Tertengok. Fujaah maksudnya tertengok. Aku tanya Nabi pasal bila kita tertengok macam mana? Jarir bin Abdullah tanya kepada Nabi, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-nazril al-faj'ah, an-nazril faj'ah, tentang tengok tak sengaja. Baik, tadi kita kata dah, Nabi pesan pada Sayyidina Ali, bila kamu tengok, jangan tengok dah lepas tu. Hak tengok kali pertama untuk kamu, kali kedua tak boleh tengok, haram untuk kamu. Lepas tu Jarir bin Abdullah tanya pula kepada Rasulullah, apa hukum bila kita tertengok, hukum kita tertengok maksiat ni? Nabi SAW pesan, kata apa? Amaroni ain asrifa basari. Maka Nabi SAW pesan kepada Jarir bin Abdullah, an asrifa basari, untuk aku berpaling daripada melihat.
Hak tertengok pun Nabi tak bagi tengok benda-benda yang maksiat ni. Tertengok pun Nabi SAW larang untuk kita tengok. Tertengok pun tak boleh, tambah lagi tertengok. Benda lagi larang, lagi haram. Memang hak yang Allah Ta'ala suruh jauh. Tengok pesan molek sungguh. Sayyidina Jarir tanya Rasulullah tentang hukum tengok tak sengaja ni. Maka Nabi SAW pesan apa? Asrif. Nabi SAW amarani an asrifa basari. Maka Nabi SAW berpesan kepada aku Jarir bin Abdullah. Nabi pesan pada Jarir bin Abdullah, an asrifa, akan aku paling pandangan aku daripada melihat perkara-perkara maksiat walaupun tertengok. Ya, tengok hukum. Tengok macam mana Nabi SAW. Baik. Qala Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud pula kata radhiyallahu an, hifzul basar asyaddu min hifzil lisan. Ibnu Mas'ud kata apa? Jaga tengok ni, jaga penglihatan ni lebih susah daripada jaga mulut. Lebih susah daripada jaga mulut. Jadi 4 benda dah. 4 dalil yang lima dalil yang kita bawa tentang kebinasaan bila kita tak jaga mata kita. Pertama, ayat Quran surah An-Nur, Allah Ta'ala sebut qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum dzalika azka lahum. Wahai Muhammad, kau kabarkan kepada kaum mukmin, suruh mereka tundukkan pandangan-pandangan mereka dan jaga kemaluan-kemaluan mereka, kerana demikian terlebih baik untuk mereka. Itu dalil pertama surah Nur. Yang kedua, hadis daripada Nabi SAW yang diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Ubadah bin Samit, yang Nabi SAW kata apa? Kalau kamu jamin 6 perkara ini bagi diri kamu, maka aku jamin diri kamu masuk syurga. Pertama, kamu kena cakap jujur. Yang kedua, kamu kena tunai janji. Yang ketiga, kamu kena tunai amanah bila orang bagi amanah kepada kamu. Keempat, kamu kena jaga faraj kemaluan kamu. Yang kelima, kamu kena jaga mata kamu daripada pandang benda-benda yang haram. Dan yang keenam, kamu kena jaga tangan kamu daripada buat perkara-perkara yang haram. Wa kufu aidiakum, jaga tangan-tangan kamu. Dan Nabi SAW pesan juga kepada Sayyidina Ali. Saya ulang sekali lagi, ya Ali, wahai Sayyidina Ali, la tutbi' an-nazarata, jangan kamu ikuti pandangan kamu setelah kamu memandang. Nabi SAW kata, fa innalakal ula, sesungguhnya pandangan pertama untuk kamu wahai Ali, wa laysat lakal akhirah, dan bukan pandangan yang kedua untuk kamu. Kalau kamu terpandang, hak pertama untuk kamu cepat-cepat istighfar. Dan yang kedua, pandangan tak boleh tengok, pandangan ni haram untuk kamu. Dan seterusnya hadis daripada Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah telah bertanya kepada Nabi SAW, wahai Nabi, bagaimana kalau kita tertengok? Nabi SAW pesan kepada Sayyidina Jarir bin Abdullah, wahai Jarir bin Abdullah, kalaulah tertengok, mesti kena buat apa? Fa amarani an asrifal basari. Maka Nabi SAW berpesan kepada Jarir bin Abdullah, suruh dia berpaling daripada melihat hak tertengok tu. Ya Allah, jangan kita tengok benda yang haram. Maka berkata lagi Ibn Mas'ud kata apa? Hifzul basar asyaddu min hifzul lisan. Kita jaga mata kita ni lebih susah daripada jaga mulut. Jaga mata kita lebih susah daripada jaga mulut. Yang penting kita kena jaga kedua-duanya. Lagi orang kata apa? Jaga mulut susah lagi daripada mata. Dan ni Ibn Mas'ud kata nak jaga mata lebih susah daripada jaga mulut. Jadi cukup hadis-hadis Nabi SAW dan ayat Quran menunjukkan kepentingan kita kena jaga mata kita daripada pandang benda yang buruk, pandang benda tak elok. Bila kita jaga mata kita daripada pandang benda buruk, pandang benda tak elok, barulah kita merasakan Ramadan, puasa itu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li ghaddil basari amma hurimallahu fawaida. Wa li ghaddil basari amma harramallahu fawaida, baca macam tu. Dan bagi menundukkan penglihatan itu daripada melihat perkara-perkara yang haram, ada beberapa faedah. Dr. Salman Audah kata, bila kita tak pandang benda yang haram, ada beberapa faedah. Pertama, annahu imtisalu li awamirillah alladhi huwa ghayatu sa'adatil abdi fi ma'ashihi wa ma'adih. Pertama sekali, bila kita tundukkan pandangan kita, apa kita dapat? Kita dapat mematuhi segala arahan Allah Subhanahu wa taala, dan ia
dan patuhi segala amaran Allah itulah, patuhi segala titah perintah Allah itu, sa'adatul abdi fi ma'asyihi, adalah ghayah, adalah tujuan kebahagiaan seseorang hamba itu di dalam kehidupannya di dunia dan di akhirat kelak. Bila kita tunduk pandangan kita, faedah pertama, kita telah membuat salah satu daripada arahan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran. Kita telah melaksanakan apa yang Allah Taala suruh. Kita mematuhi. Pertama, kita mematuhi. Yang kedua, wahwa yamna'u usula asaris sahmil masmum. Bila kita jaga mata kita ni, kita telah menghalang masuknya kesan-kesan anak panah yang beracun. Sebab apa? Pandangan mata kita ni, an-nazratu ni, an-nazarah, pandangan ni sahmun min sihamin syaitan. Pandangan mata manusia ni salah satu daripada panahan-panahan syaitan. Bila kita jaga pandangan mata kita, seolah-olah kita menjaga mata kita daripada masuk kesan-kesan anak panah yang beracun daripada syaitan. Sebab tu kena jaga mata kita. Bila jaga mata kita, kita menjaga kesan-kesan anak panah yang beracun daripada syaitan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nombor 2. Yang ketiga, bila kita jaga pandangan mata kita, apa yang kita dapat? Wa yurisu al-qalbu unsan billah. Dia mewarisi hati yang jinak kepada Allah. Bila kita tak tengok benda haram ni, hati kita jadi lembut, cepat terasa, cepat nak riau. Manja lah, manja. Bila kita tak tengok benda haram ni, hati kita jadi unsan. Apa makna unsan? Jinak. Bila kita tengok benda yang haram, hati kita jadi kerah macam batu. Bila kita tak tengok benda haram, hati kita jadi jinak, cepat nak nangis, cepat terasa, tak boleh bergian-bergian dia. Hati kita jadi jinak. Itu yang kita nak. Kita nak jinakkan hati kita. Itu yang kita nak jinakkan hati. Bila bulan puasa ni kita jaga mata kita, kita seolah-olah menjinakkan hati kita. Itu nombor 3. Nombor 4, wa yuqawwi al-qalba wa yufrihahu kama anna an-nazara ila al-muharramati yud'ifa al-qalba wa yuhzinahu. Dia kata apa? Dr. Salman kata nombor 4, bila kita tak pandang benda haram ni, seolah-olah kita mengkuatkan hati kita dan kita mengembirakan hati kita. Kerana apa? Bila kita pandang kepada benda maksiat ni, seolah-olah yang melemahkan hati kita dan menyedihkan hati kita. Bila kita pandang benda yang haram, hati kita akan jadi berkecai, hati kita akan jadi lemah, hati kita akan jadi sedih. Bila kita kawal pandangan kita, hati kita akan jadi kuat dan hati kita akan jadi seronok. Hati kita akan jadi seronok. Qulubul mu'minin, hati-hati orang mukmin seronok bila tak pandang benda-benda yang maksiat. Tu nombor 4. Dr. Salman kata, bila kita jaga hati kita, kita sedang memperkuatkan hati kita. Bila kita tengok benda maksiat, kita sedang melemahkan hati kita. Sebab apa? Mukmin itu di hati. Mukmin tu di hati. Sebab tu Nabi SAW tunjuk at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Seolah Nabi menunjuk kepada hati. Nabi menunjuk kepada hati. Takwa di mana? Takwa di hati. Kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nombor 4, Dr. Salman Audah pesan, wa yaksibu al-qalbu nura. Bila kita jaga pandangan kita, kita tak tengok benda haram, maka dia yaksib, dia menambahkan al-qalbu oleh hati kita nura, akan cahaya. Bila kita tak tengok benda haram, maka cahaya akan kuih banyak di dalam hati kita. Makin tambah. Kita berusaha menambahkan cahaya di dalam hati kita. Bila hati kita dipenuhi dengan cahaya, maka susah syaitan nak bersarang. Bila hati kita gelap gulita, maka syaitan senang nak bersarang. Jadi kita kena usaha untuk cerahkan hati kita supaya dia tempat para malaikat. Dia tempat hati kita jadi cerah, hati kita jadi lapang, hati kita jadi suci. Kalau hati suci, hati cerah, hati lapang, barulah perbuatan baik-baik akan lahir daripada diri kita. Seterusnya, yang nombor 6, bila kita jaga pandangan mata kita, apa yang kita dapat? Wa yurisu al-firasatu as-sadiqatu. Maka dia mewarisi firasat-firasat yang benar.
Firasat yang benar. Sehingga mana? Allati yumayyizu biha bainal muhaqqi wal mubtili. Sehingga dia mampu membezakan hak mana hak-hak, hak mana hak batil. Sebab itulah kalau kita nak minta doa kat orang, bila kita nak pergi cari orang nak buat ayat tawak kat kita ke, kalau kita nak pergi cari ustaz nak suruh baca doa kita ke, kita kena cari ustaz hak tak pandang benda-benda haram ni. Ustaz hak jaga mata dia, ustaz hak jaga mulut dia benda-benda makan benda-benda haram, cakap benda-benda tak elok. Kita cari ustaz yang tak berjalan tempat-tempat maksiat. Ustaz macam tu lah bila baca doa daripada hati yang bersih, firasat yang benar. Ustaz macam tu. Ni ustaz kadang-kadang makan di kedai, orang semayang awal, semayang lewat dan sebagainya, ada gini tak. Bukan kata bila sebut ustaz semua mulia tak. Ada yang tidak mulia, ada yang mulia. Ada ustaz ni panggilan di Malaysia ustaz lah, tapi kalau di Mesir no panggil ustaz ni untuk Profesor Madya bubuh ustaz. Kalau tak panggil ustaz, dia panggil syekh ya. Syekh ni untuk yang hak biasa-biasa ni syekh. Tapi kalau bubuh ustaz depan, ustaz, doktor, dia tu guru besar kepada doktor-doktor ada kuliah tu dia. Kalau di Azhar tu, kalau ada ustaz tu berapa orang ya? Kalau ada 200 orang doktor, ustaz 20 orang ya. Jadi ustaz tu guru besar kepada doktor-doktor tu. Nak sampai ke tahap ustaz tu, mau tak mau umur 5-60 lah, dah tua-tua dah baru sampai dapat title al-ustaz. Nak sampai situ susah. Hak ustaz-ustaz kalau main di kuliah Azhar, mata tak nampak pakai spek hitam. Tanya siapa? Ustaz. Dia orang tinggi. Doktor-doktor mengajar kita di kuliah pun duduk di bawah tangan dia. Dia hafsah. Tu ustaz. Kalau main Malaysia ni, ustaz ni biasa. Ustaz dengan makna lughawi, dengan istilah orang Melayu bila sebut ustaz ni, orang yang ada ilmu agama, orang yang boleh praktikkan ilmu agama, orang yang boleh game kita panggil ustaz. Tu tak kisahlah. Nak beritahu ustaz, dalam banyak ustaz pun kita bukan maksum. Jadi bila kita nak cari ustaz yang betul-betul nak minta tolong doa, minta tolong buat ayat penawak ke, minta tolong apa, cari hak ustaz yang tak tengok benda-benda yang haram. Cari ustaz yang tak makan benda-benda haram. Cari ustaz yang tak berjalan tempat-tempat haram. Cari ustaz yang tangan dia tak kacau dan makan harta-harta orang. Ustaz-ustaz macam tu lah bila dia baca doa, main daripada hati yang bersih. Sebab itulah Syekh kata orang yang jaga pandangan ni, dia akan mewarisi firasat yang sebenar. Firasat sebenar tu akan boleh buat apa? Boleh membezakan yang baik dan yang batil. Sebab tu kalau kita pergi jumpa orang yang kita tengok macam wali yang tak berjalan pasal malam, tak berjalan mall tak pergi, duduk di rumah saja, makan benda yang ada ya, qanaah, tak suka benda-benda dunia ni. Kita kadang-kadang kita bagi kepala kita untuk dia berdoa, pegang kepala kita, pegang dada kita, suruh dia tengok Tok Kenali ludah dalam ulama-ulama dulu punya mulut. Hak yang kena ludah dengan Tok Kenali tu jadi alim sah sebab minum ayak ludah. Ayak ludah apa? Ayak ludah Tok Kenali. Ayak ludah masuk dekat dalam ayak, minum ayak tu jadi alim. Tengok mulut-mulut orang yang tak cakap benda haram, mulut orang tak makan benda haram, bila ayak ludah dia pun jadi elok, jadi penawar. Kita ni kalau keluar ayak orang sekalipun dalam mulut kita, keluar kat mulut kita, kalau mulut kita cakap benda elok, ayak orang tu tak ada makna apa. Tu beza dia. Sahabat Nabi ada yang pergi perang kan, mata kena apa? Kena itulah alat yang dia duk perang tu, tombak. Bila Nabi SAW ludah di mata dia, maka mata dia lebih terang daripada mata hak sebelah ni hak tak kena ni. Lepas tu dia kata alangkah baiknya kalau dua-dua kena. Nabi SAW ludah dua-dua mata, dua-dua terang. Tengok. Tu kalau nak sampai macam tu, kena jaga mata. Mata jangan tengok hak ni, mata kita suka tengok hak salah orang tu susah. Orang buat salah sikit lah. Tak boleh. Tak boleh. Kita bukan maksum, orang tu pun bukan maksum. Jadi kita kena sama-sama ra'i. Yang ketujuh, wa yurisu al-qalbu syaja'atan wa quwwatan. Dia akan mewarisi hati kita, hati yang kuat dan hati yang syaja'ah, hati yang berani. Orang-orang mukmin dulu nak pergi perang kan, kalau tak ada hati yang berani, siapa yang nak pergi perang dengan Nabi? Nabi SAW jaga hati-hati orang mukmin. Nabi SAW didik hati-hati orang mukmin sehingga mana? Sehingga mereka mampu untuk perang. Perang ni bukan ramai orang mau pergi. Kan Nabi SAW panggil perang, ada yang lari. Hatib bin Abi Balta'ah lari. Sebab apa? Sebab bagi banyak macam alasan. Dia kata apa? Kebun aku waktu ni dah berbuah dah. Aku nak kena pergi ambil buah dan sebagainya. Aku nak kena tengok bini aku lah. Hatib bin Abi Balta'ah bagi alasan banyak kepada Nabi sebab tak mau pergi perang Tabuk. Tengok.
Tu cerita Hatib bin Abi Balta'ah. Tu nak cerita kata, bila kita menjaga pandangan mata kita, hati kita akan jadi kuat. Bila hati kuat, senang nak puasa. Kalau Tuhan suruh puasa sehari pun kita mampu. Tapi Tuhan suruh puasa setengah hari ya. Kita puasa setengah hari ya. Malam kita kena makan. Kalau tak makan malam, hukum haram pula. Kena bagi batai juga malam ni. Kita puasa daripada subuh sampai ke esok pagi. Jadi haram. Tak nama puasa dah. Puasa daripada terbit fajar sehingga tuluq al-syams, sehingga gharbush, sehingga apa terbenamnya matahari, ghurubish syams. Yang ke-8, wa yusaddu 'ala syaitani man qalahu ila al-qalbi. Bila kita jaga pandangan kita ni, kita sadda. Apa makna sadda? Sadda maknanya kita tutup. Wa yusaddu 'ala syaitani, dan kita menutup ke atas syaitan-syaitan madqalahu ila al-qalbi, pintu-pintu masuk dalam hati. Sebab dalam hati kita ni ada lubang-lubang yang syaitan boleh masuk. Bila kita jaga pandangan mata kita, maka kita telah menutup lubang-lubang tadi. Kita jaga pandangan mata kita, tak tengok benda haram. Lubang-lubang hak syaitan boleh masuk tu, kita pi tutup. Boleh tutup dengan sebab kita jaga pandangan kita. Jadi syaitan tak masuk hati kita. Hati kita jadi hati yang elok, hati yang bersih, hati yang ada cahaya, hati yang kuat, hati yang berani, hati yang tempat Allah Ta'ala nak tengok, hati yang putih, hati yang tak ada kesan daripada kesan-kesan sahmun, kesan-kesan anak panah, daripada anak panah beracun daripada para syaitan. Para syaitan duk sentiasa nak memanah hati orang mukmin, tapi bila orang mukmin sentiasa menjaga pandangan, maka tak dapat dimasuki panah syaitan tadi. Baik. Tu ada 8 perkara. 8 perkara ni bila kita jaga pandangan mata kita, kita akan dapat 8 perkara ni. Saya ulang. Pertama, kita dapat mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita jaga pandangan kita. Yang kedua, wa huwa yamna'u sula athari sahmil masmum. Kita berjaga-jaga untuk apa? Untuk mengelak daripada masuknya anak panah yang beracun daripada syaitan. Yang ketiga, wa yurisul qalbu unsan billah. Kita mewarisi hati yang jinak kepada Allah. Yang ketujuh, kita menguatkan hati kita dan kita mengembirakan hati kita. Sebab apa? Sebab bila kita tengok benda haram, ia akan menyedihkan hati kita dan akan melemahkan hati kita. Yang kelima, dan akan menambahkan hati kita dengan cahaya. Nombor 7, akan mewarisi hati kita kuat dan berani. Nombor 8, untuk kita apa? Untuk kita menolak syaitan daripada masuk ke dalam hati kita. Bila kita jaga pandangan kita, kita akan menutup pintu-pintu masuk syaitan ke dalam hati kita. Baik. Seterusnya, bila kita lepas kita jaga pandangan ni, yang kedua, kita kena jaga lidah kita. Jaga lidah kita. Ni kita kena jaga lidah kita. Imam Nawawi rahimahullah kata, "I'lam anna likulli mukallafin an yahfaza lisanahu an jami'il kalam." Ketahuilah wahai orang Islam, likulli mukallafin an yahfaza lisanahu an jami'il kalam. Setiap orang mukallaf mesti kena jaga pertuturan dia. Illa kalaman tuzharu al-maslahatu fih. Melainkan kalam hak bila dia sebut, maka akan jadi elok benda tu. Imam Nawawi pesan, kalau boleh jangan cakap. Kalau boleh ni, kena jaga lisan kita daripada bercakap. Jangan cakap banyak, Imam Nawawi kata. Melainkan kalau kita bercakap, benda tu jadi elok, benda tu jadi baik. Wa matastawa al-kalamu wa tarku fi maslahatin fasunnatu al-imsaku anhu. Imam Nawawi kata, kalaulah kita bercakap dengan kita diam sama level, maka diam lebih baik. Pesan Imam Nawawi kata, kalau boleh setiap orang mukallaf, orang Islam ni mesti kena banyak diam daripada bercakap. Melainkan kalau kita bercakap, dia akan jadi benda baik, maka kena bercakap. Melainkan kalau kita cakap, dia akan jadi baik. Lepas tu Imam Nawawi kata pula, kalau kita bercakap ke tak cakap ke sama level ya. Kalau hang cakap pun macam tu juga, kalau tak cakap pun macam tu juga. Imam Nawawi kata apa? Tak payah cakap. Tak payah cakap. Tu Imam Nawawi kata, kita orang Islam kena jaga mulut kita, jaga daripada banyak cakap. Melainkan kalau cakap kita tu boleh bagi baik orang.
Kalaulah kita cakap ke tak cakap ke, dia tu tetap sama, maka tak cakap lebih baik. Tak cakap lebih baik. Baik, Nabi SAW juga sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Abi Hurairah kata apa? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang telah beriman ia, man kana yu'minu billah, siapa-siapa yang beriman ia kepada Allah, wal yaumil akhir, dan kepada hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut, maka kena bercakap benda baik ataupun diam. Ni hak tadi kita sembang, hak tadi kita bincang tentang jaga tengok, jaga daripada melihat perkara yang haram. Hak nombor 2 ni kita bincang jaga mulut kita daripada cakap benda haram. Nabi SAW pesan, kalau siapa-siapa yang beriman dengan Allah, sebenar-benar iman ni, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir imanan sabitan, siapa-siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhirat, falyaqul khairan, maka kena cakap benda baik, au liyasmut, ataupun dia diam. Kalau tak mampu cakap benda baik, tak tahu nak cakap benda baik macam mana, diam. Diam. Wa fihi ma aidan, dan daripada kedua-duanya juga, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah juga daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muslimu man salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang menjaga orang muslim yang lain daripada lisan-lisan mereka dan daripada tangan-tangan mereka. Bila kita tengok orang muslim lain cakap benda tak elok, kita kena tegur. Bila kita tengok orang muslim lain guna tangan ke jalan yang tak betul, kita kena tegur. Sebab muslim kepada muslim yang lain, kita kena jaga tangan dia, kita kena jaga lidah dia. Itu pesan Nabi SAW. Lepas tu Nabi SAW juga bersabda melalui hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah juga, anna Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu an sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dengar Rasulullah, sami'a qaula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mendengar percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati ma yatabayyanu fiha yazillu biha fin nari ab'ada mimma bainal masyriq wal maghrib. Innal 'abda, jika seseorang hamba itu, yatakallamu bi kalimati, dia bercakap dengan satu kalimah, ma yatabayyanu fiha, tanpa dia fikirkan terdahulu sebelum dia cakap. Abu Hurairah kata, Nabi kata, kalau seseorang tu bercakap satu perkataan tanpa dia fikir dulu, sebelum dia bercakap, yazillu biha finnari, akan dilemparkan orang yang cakap tadi di dalam neraka, ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib, sejauh timur dan barat. Allah Ta'ala akan campur orang yang cakap tanpa fikir dulu di dalam api neraka, sejauh timur dan barat. Allahu Akbar. Neraka tu jauh dia, timur dengan barat punya panjang neraka tu, punya besar neraka tu, Allah Ta'ala akan buang orang yang bila bercakap dia tak fikir dulu. Tu. Ni hadis ni sahih ni. Hadis sahih di dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW kata, bila seorang hamba tu bercakap dengan satu perkataan, dia tak fikir dulu sebelum dia bercakap, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan lempar dia dalam neraka. Sifat neraka, macam mana neraka tu? Neraka tu panjang dia, lebar dia, daripada timur ke barat punya besar. Jangan bercakap tak fikir. Baik, di dalam Musnad Imam Ahmad dan Jami' Tirmizi yang dikarang oleh Imam Tirmizi, Nabi SAW juga bersabda, amsik alaika lisanak. Nabi kata apa? Jaga lidah kamu ni. Amsik alaika lisanak, jaga lidah kamu. Wal yasa'ka baituk, dan perbesar rumah kamu. Perbesar rumah kamu. Cukupkan rumah kamu, buat bagi besar, bagi kamu cukup makan, kamu cukup pakai, kamu cukup rezeki, kamu cari rezeki. Nabi kata apa? Amsik alaika lisanak, jaga lidah kamu, cukup rumah kamu. Jangan pergi kacau orang. Wabki ala qati'atik. Pesanan yang ketiga Nabi SAW kata apa? Teriak di atas kesilapan hang. Nabi kata 3 ya. Jaga lidah hang, bahasa kita ni berjaga lidah hang. Kedua, cukupkan apa hak ada dalam rumah hang. Nombor 3, teriak apa-apa kesalahan hang. 3 benda Nabi SAW pesan. Jadi kita kena buat. Pertama, kita kena jaga lidah kita.
Kedua, cukup apa yang ada dalam rumah kita, jangan bagi anak kita pergi ambil hak orang. Yang ketiga, tolong menangis atas kesilapan kita. 3 benda Nabi SAW ajar. Allahu Akbar. Hadis seterusnya daripada Ibn Mas'ud. Kita baca hadis. Sebab tu saya suka baca buku-buku daripada ulama Saudi, ulama Dr. Salman Odah ni daripada Saudi, daripada Mekah Mukarramah. Orang Saudi ni dia akidah salaf. Kalau kita sebut akidah salaf ni, lo ni akidah Wahabi lah. Wahabi yang orang duk serang dan sebagainya. Wahabi ni. Bila kita baca buku mereka ni, banyak dibubuh hadis Nabi SAW, banyak dibubuh ayat Quran. Maksudnya banyak dalil. Sebab tu bila kita baca kitab-kitab mereka penuh dengan dalil. Walaupun ada kesalahan-kesalahan mereka dalam akidah, maka kita tak menolak kesalahan mereka. Ya, kita kata ya, mereka salah. Tapi banyak lagi benda-benda lain yang kita boleh ambil. Contohnya kitab ni, banyak benda yang kita boleh ambil. Adapun di sisi akidah, banyak kesilapan kita kena tinggal. Sebab kita ada imam akidah kita yang perlu kita ikut. Beliau tulis hadis daripada Ibn Mas'ud. Nabi SAW bersabda, ma min syai'in ahaqqu bitulis sijni minal lisan. Ibn Mas'ud kata apa? Tak ada daripada sesuatu yang berhak lama dipenjarakan melainkan lidah. Ni tashbih ni. Ni maksudnya Ibn Mas'ud nak buat perumpamaan. Dia kata tak ada benda hak yang berhak untuk kita penjarakan bagi lama melainkan lidah. Lidah kena penjara. Biar dia penjara dalam mulut kita. Dalam mulut kita. Dia duduk dalam mulut kita. Ni kat Tuhan buh gigi, Tuhan buh bibir. Tuan-tuan, bukan pintu dia satu lah. Bukan tak ada pintu. Ada 2 pintu. Gigi pintu dia, bibir pun pintu dia. Ada 2 pintu. Kalau tak ada gigi, ada bibir untuk tutup lidah kita. Tapi mustahil orang tak ada bibir. Mustahil akal lah. Maksudnya mungkin ada, tapi tak ada lah sampai tak ada. Jadi bibir ni tutup lidah. Jadi Ibn Mas'ud kata apa? Tak ada sesuatu yang berhak untuk kita nak penjara dia bagi lama melainkan lidah. Jadi kita kena jaga lidah kita. Bila kita jaga lidah kita, jaga pandangan kita, barulah Ramadan tu jadi madrasah imaniyah, madrasah rabbaniyah. Satu tempat pengajian hak yang bagi kita ni lembut kerana Allah. Satu tempat pengajian yang bagi kita dekat dengan Allah. Kalau kita dalam bulan puasa sendiri, kita tak jaga pandangan kita, kita tak jaga mulut kita, macam mana kita nak dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Baik, sebelum kita berakhir, kita baca sikit tentang apa kesan kalau kita tak jaga lidah kita. Pertama, Dr. Salman kata, at-ta'nu fil ansab as-sabitah fi zahiri syar'i wal fakhri bil ahsab. Bila kita tak jaga lidah ni, kita suka mengumpat. Lidah kita, kalau kita tak jaga, Dr. Salman Audah kata, kita akan cepat nak mengumpat orang. Kita nak umpat salah orang. Apa beza umpat dengan fitnah? Umpat ni cakap benda yang betul di belakang orang. Kalau kita cakap benda tak betul di belakang orang, kita panggil fitnah. Saya dengan bagian-bagian cakap benda tak betul tentang orang, jadi kita panggil fitnah. Bila kita cakap benda yang betul tapi belakang orang, kita panggil umpat. Tak boleh. Jangan nak bercakap, melainkan kita cakap benda yang kita puji dia. Umpat ni ada tempat-tempat yang boleh. Contoh bila kita duduk di mahkamah, kita jadi saksi, kita boleh umpat. Diharuskan kita umpat. Maksudnya kita ulang balik apa yang dia cakap. Dia begini. Di sana boleh. Bila kita nak jadi saksi, adalah Islam ni ada tempat-tempat yang boleh kita mengumpat. Bukan semua tempat. Hukum asal haram. Tapi ada setengah tempat dia jadi haram, dia jadi boleh untuk kita mengumpat. Ada setengah tempat, ada 4 tempat ataupun 3 tempat, tak silap saya, boleh untuk kita mengumpat. Fitnah tak boleh. Fitnah tak ada ruang langsung dalam Islam. Yang kedua, al-kizbu. Kita akan dusta. Tengok tu. At-ta'nu dengan kizbu beza lah. Ta'nu umpat. Umpat dengan mana apa? Kita cakap benda betul di belakang orang. Kizbu kita dusta. Kita dusta. Kita cakap dusta belakang orang. Tak belakang orang pun depan orang. Kita sama-sama kawan-kawan kita cakap dusta. Orang tanya kita puasa ke tak? Kita kata puasa, nak kita tak puasa, dusta. Mayang subuh lagi, kita tak mayang, kita kata semayang, dusta. Tak perlu kita cakap belakang orang. Kita cakap sama-sama depan orang pun dikira dusta. Seterusnya, izharu syamamati bil muslimi. Bila kita tak jaga lisan kita,
kita telah menzahirkan kecelaan kita dengan orang Islam. Bila kita tak jaga lidah kita, kita akan zahirkan syamamati al-muslimin, celaan kita terhadap orang Islam. Kita tengok hari ni orang Islam, sama-sama orang Islam cakap benda tak elok. Sini kata kau ni kata kau ni dalam Facebook. Kini kata kau ni kata kat ini. Sampai orang boleh buat video maki orang dan sebagainya. Mak maki anak, anak maki mak, adik maki abang, abang maki adik. Semua dia menyebabkan terzahir kecelaan di antara orang Islam. Tak, bila kita tak jaga lisan kita, jadi macam tu. Jadi orang kafir, orang selain pada orang Islam akan tepuk tangan disebabkan kebodohan umat Islam sendiri. Seterusnya, ihtiqarul muslimina wasaqriyatu minhum bi ashkalihim aw surihim aw tariqi hadithihim. Dia kata apa? Bila kita duk cakap benda tak elok ni, kita akan meremehkan orang Islam dan kita akan menyindir orang Islam yang lain. Kita akan meremeh dan menyindir dalam bahagian apa? Pertama, kita akan meremeh dan menyindir orang Islam dalam gaya orang Islam yang lain, dalam gambaran orang Islam yang lain, dan dalam cara cakap orang Islam yang lain. Bila kita tak jaga, lihat poin nombor 4 ni, seolah-olah kita akan perli orang. Perli tu sebab kita tak jaga lidah kita. Ni bahasa Arab panjang lah. Ihtiqarul muslimin wa saqriyati minhum bi ashkalihim aw surihim aw tariqati hadisihim. Tu bahasa Arab panjang. Tapi bahasa Melayu, bahasa faham, bahasa mudah ni orang kampung kita ni, perli orang. Perli. Bila kita tak jaga lidah kita, kuat kita perli orang. Perli sana sini, perli sana. Perli tu disebabkan kita tak jaga lidah kita. Bila tak jaga lidah kita, habis tu habis. Tak Ramadan puasa kita jadi dapat kenyang dengan lapang ya. Kita dapat lapang dengan dahaga ya. Kita tak dapat iman, kita tak dapat takwa. Lepas tu Nabi SAW kata apa? Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, dia beriman, dia percaya, wahtisaban, penuh pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dia akan diampunkan dosa dia yang terdahulu. Macam mana nak diampunkan? Dalam bulan Ramadan pun tengok hak orang, tengok salah orang, lidah tak cakap benda yang baik, lidah cakap benda yang tak elok, lidah duk hina orang. Macam mana Allah Ta'ala nak ampunkan dosa dia? Seterusnya, bila kita duk cakap benda tak elok ni, dia akan bagi kita jadi syahadatul zur. Kita akan suka menyaksikan penyaksian palsu. Bila orang cakap tak elok ni, dia jadi syahadatul zur. Syahadatul zur ni kalau bahasa Arab ni panggil penyaksian yang palsu. Contoh, orang suruh kita kata begini-begini, kita pun kata, ni hang tolong cakap sat, hang buat. Kita pun jenis hak betul. Kita pun jenis suka duk ikut orang. Mungkin kita kata, aku buat. Aku tak buat pun, aku buat. Jadi syahadatul zur maksudnya penyaksian yang palsu. Bukan penyaksian yang benar. Penyaksian benar ni tak apalah, hang buat, hang cakap hang buat. Tapi penyaksian yang palsu, hang tak buat, hang kata hang buat. Ataupun hang buat, hang kata hang tak buat. Itu penyaksian palsu. Benda-benda ni lah yang akan merosakkan kita punya pahala pada bulan Ramadan. Pertama, kita bila kita tak jaga lisan kita akan buat ta'nu. Apa makna ta'nu? Mengumpat. Kedua, kita al-kizbu. Apa makna kizbu? Dusta. Ketiga, syamamatul muslimin. Kita akan cela umat Islam yang lain. Terzahir kecelaan di antara orang Islam. Yang kelima, ihtiqarul muslimin. Kita akan kuat perli sama-sama Islam. Yang keenam, kita akan jadi penyaksi yang palsu. Lidah kita akan jadi penyaksi yang palsu. Apa-apa sikit kita cakap tapi benda tak betul. Tu ada 5 perkara yang menyebabkan bila kita tak jaga lidah kita akan terkesan. 5 kesan ni akan berlaku. Wallahi, siapa-siapa tak jaga lidah, tak jadi 5 ni, 1 daripada 5 mesti ada. 1 daripada 5 mesti ada. Baik, kesimpulan kita pada hari ni, bila kita nak menjadikan Ramadan ni bulan yang baik, bulan yang mulia, puasa di dalam bulan Ramadan ni puasa yang hebat, puasa yang mendekatkan kita dengan Allah, sehingga mana bulan Ramadan ni dikira bulan kita dengan Allah. Kita jaga 2 perkara. Pertama, kita jaga lidah kita daripada bertutur benda tak elok. Yang kedua, kita menjaga mata kita daripada melihat perkara yang tak baik. Bila kita boleh jaga 2 ni, insya-Allah saya yakin kita akan mendapat puasa yang makbul, dan kita akan dihadiahkan dengan malam Lailatul Qadar, malam yang terbaik daripada 1000 malam.
yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di penghujung bulan Ramadan, 10 hari yang terakhir insya-Allah. Moga-moga dengan sedikit pengisian kita pada petang ni menambahkan kita keimanan dan pengharapan kita kepada Allah untuk kita menghabisi saki-baki bulan Ramadan pada tahun ni dengan sebaik mungkin. Yang mana yang belum membaca Al-Quran, maka bacalah mula pada hari ni. Yang mana sudah membaca Al-Quran, teruskan membaca Al-Quran. Rugi nah kalau dah 10 hari bulan Ramadan kita belum mencapai 10 juzuk sekurang-kurangnya. Kalau kita dah mencapai 10 juzuk sekurang-kurangnya, maka alhamdulillah. Kalau kita baru 10 muka, teruskan sehingga akhir insya-Allah. Yang mana yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk terlanjur itu datang pada kelemahan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.